untuk grup kami, insyaAllah kami akan membentangkan mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Jadi grup kami mempunyai 4 orang ahli, iaitu saya, iaitu Ainul Madia binti Hasmadi, dan seterusnya nanti rakan-rakan saya akan memperkenalkan diri mereka secara sendirilah. Okay, baik, kita terus kepada slide yang seterusnya, kepada presenter yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Ibrahim, I20305030. Okey, hari ini saya akan menerangkan pengertian nun sakinah dan tanwin. Saya ambil bahagian nun sakinah. Apa maksud nun sakinah? Nun sakinah ialah nun suku yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai nun mati. Suara hurufnya keluar dari pangkal hidung dan menghasilkan bunyi dengur. Macam mana kita nak kenal nun sakinah tu yang ada titik dekat atas, yang tanda bulat mati, okey. Nun sakinah boleh bertemu dengan semua 28 huruf pada satu atau dua perkataan serta kekal pada tulisan dan bacaan, iaitu dalam keadaan wasal atau wakaf. Seperti an, in, un. Okey. Seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kan suara? Dengar. Saya adalah Kimah binti Muhammad Azani, nombor kad matrik I20305017. Jadi tanwin ialah baris dua, sama ada baris dua di atas, baris dua di bawah ataupun baris dua di hadapan. Tanwin boleh menghasilkan suara nun sakinah walaupun nun tersebut tidak kelihatan pada tulisan. Tanwin juga boleh bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, iaitu daripada huruf alif sehinggalah huruf ya pada dua perkataan sahaja dan hanya ada pada bacaan ketika wasal. Kemudian tanwin juga hukum nun sakinah dan tanwin ada 5, iaitu yang pertama iqlab, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, ikhfa hakiki dan izhar halki, yang mana akan dijelaskan oleh kami. Okay, next. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Farah Alia binti Amran, I20305004, akan menerangkan dua hukum tajwid, iaitu izhar halki dan ikhfa hakiki. Okey, kita mula dulu dengan izhar halki. Apa yang hendak saya jelaskan dalam izhar halki adalah yang pertama, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang pengertiannya ataupun maksudnya. Dan yang kedua, kita perlu tahu huruf-huruf apa yang terdapat di dalam izhar halki. Dan kita juga perlu tahu cara macam mana nak baca hukum izhar halki. Dan yang keempat adalah tanda-tanda untuk kita kenal dengan kehadiran hukum tajwid izhar halki. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu dari segi maksud. Dari segi maksud izhar halki, kita perlu tahu dua benda, iaitu dari sudut istilah dan dari sudut bahasa. Okey, pengertian izhar halki dari sudut bahasa ialah jelas ataupun nyata. Manakala halqi pula bermaksud kerongkong. Dan dari sudut istilah pula, melafazkan, izhar halki bermaksud melafazkan nun sakinah ataupun tanwin dengan jelas dan nyata tanpa mendengungkan. Okey, yang seterusnya kita perlu kenal pula huruf-huruf yang terdapat di dalam hukum tajwid izhar halki. Huruf-hurufnya ada 6. Huruf-huruf izhar halki ada 6, iaitu alif, hamzah, kha, ha, ha, ghin dan ain. Apabila nun mati ataupun nun sakinah dan tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka cara bacaannya hendaklah dijelaskan bunyi nun mati ataupun tanwin itu tanpa mendengungkan ataupun menggabungkan. Cara bacaan yang jelas seperti anha, anha, jelaskan bunyi nun itu apabila nun mati bertemu dengan ha, kerana huruf ha adalah salah satu daripada huruf izhar halki. Okey, seterusnya pula macam mana kita nak kenal tanda-tanda kehadiran hukum tajwid izhar halki ni. Jadi tanda-tandanya adalah tanwinnya adalah selari dan ada nun sukun di atasnya. Jadi bila kita lihat di dalam Al-Quran, jika ada tanda-tanda ini, maka di situ wujudnya kehadiran hukum tajwid izhar halki. Okey, yang seterusnya kita pergi pula pada hukum ikhfa hakiki.
Hukum ikhfa hakiki seperti biasa kita perlu tahu terlebih dahulu maksudnya. Apa yang dimaksudkan dengan ikhfa hakiki? Maksud ikhfa hakiki ada dua yang perlu kita tahu, iaitu dari sudut istilah dan bahasa. Dalam sudut istilah, ikhfa bererti membaca dengan dengung. 15 huruf ikhfa membaca dengan dengung, dan ikhfa hakiki dari sudut istilah ialah membaca dengan dengung. Dari segi sudut bahasa, ikhfa pula bermaksud sembunyi. Manakala hakiki bererti berlaku dengan sebenar-benarnya. Jadi seterusnya pula kita akan kenal dengan huruf-huruf ikhfa hakiki. Huruf-huruf ikhfa hakiki ada 15 huruf. 15 huruf ikhfa hakiki ialah ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, kaf dan qaf. Apabila tanwin dan nun mati bertemu dengan 15 huruf ini, itulah merupakan hukum tajwid ikhfa hakiki. Okey, seterusnya kita perlu tahu juga cara bacaan ikhfa hakiki. Ada beberapa cara bacaan yang ingin saya terangkan. Yang pertama, cara bacaan ikhfa hakiki adalah sebutan pertengahan di antara izhar dan idgham. Maksudnya kita perlu menyebut hukum ikhfa hakiki ini secara pertengahan tanpa menzahirkan hukum izhar ataupun menggabungkan huruf selepasnya sehingga menjadi idgham. Okey, cara bacaan yang seterusnya ikhfa hakiki ini adalah kita perlu pastikan dan kita perlu kawal hujung lidah kita ini, pastikan supaya kita tidak menyentuh gusi sebelah atas. Kerana apabila kita menyentuh gusi sebelah atas, bimbang huruf-huruf yang kita sebut itu akan berubah menjadi izhar halki. Cara bacaan yang seterusnya pula adalah hendaklah dipastikan supaya kita punya suara apabila membaca hukum ikhfa hakiki ini tiada unsur penggabungan sehingga menjadi hukum idgham, dan tiada pula unsur izhar iaitu menjelaskan nun sakinah ataupun tanwin. Okey, yang seterusnya cara bacaannya lagi adalah hendaklah kita pastikan tiada unsur baca suara yang terlalu panjang ketika kita membaca hukum ikhfa hakiki. Kerana kadar suara mendengungkan bacaan ikhfa hanyalah 2 harakat sahaja. Dan yang seterusnya adalah ketika kita membaca hukum ikhfa hakiki ada 2 cara, iaitu secara tafkhim. Tafkhim ini adalah secara kita mendengungkan dengan cara yang tebal. Dan yang kedua adalah cara bacaan tarqiq. Bacaan tarqiq ini adalah kita meringankan sedikit cara dengung kita apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Okey, kalau tafkhim, kita perlu menebalkan sedikit bunyi dengung ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang juga merupakan huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la ada 7 sebenarnya, tetapi yang terdapat di dalam huruf-huruf yang terdapat di dalam hukum ikhfa hanyalah beberapa sahaja. Jadi apabila kita bertemu dengan huruf-huruf yang itu, kita perlu menebalkan sedikit cara dengung kita tu. Seperti contohnya huruf-huruf tafkhim yang tebal iaitu sad, dad, ta, qaf dan za. Okey, ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang merupakan juga huruf-huruf isti'la ni tadi, kita perlu tebalkan sedikit cara dengung, seperti contohnya wa'al-sari. Okey, jadi kita tebalkan sedikit nun mati itu tadi. Itu adalah cara bacaan tafkhim. Kalau tarqiq pula, kita meringankan sedikit cara dengung kita apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang merupakan huruf-huruf istifal. Huruf-huruf istifal ini adalah huruf-huruf yang selebihnya huruf-huruf selain daripada huruf-huruf isti'la tadi. Okey, jadi cara macam mana kita nak kenal pula dengan kehadiran hukum ikhfa hakiki ini adalah
dia tidak mempunyai sebarang tanda pada nun sukun itu dan tanwinnya pula tidak selari. Jadi setakat ini sahaja penerangan saya tentang izhar dan ikhfa hakiki. Seterusnya saya persilakan perbentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar suara Ainul kan? Dengar? Okey. Nama saya Ainul Mardia binti Hasmadi. Nama matrik I20304972. Jadi saya akan menerangkan dua bahagian di dalam tajwid yang mana kalau kita dengar hukum ni famous, iaitu idgham ma'al ghunnah dan juga idgham bila ghunnah. Okey, jadi saya akan teruskan kepada idgham ma'al ghunnah dulu. Seperti yang kita bila memperjelaskan di dalam bahagian tajwid ni, yang pertama tadi kita akan menerangkan dari segi maknanya, huruf yang terlibat dalam hukum tajwid tersebut dan juga contoh dan macam mana kita nak mengenal pasti di dalam ayat Al-Quran, ayat itu adalah yang membawa hukum-hukum tajwid lah yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi hukum yang saya akan terangkan yang pertama adalah idgham ma'al ghunnah. Jadi yang pertama saya akan menerangkan mengenai maksud dia. Maksud idgham ma'al ghunnah ini iaitu kalau kita secara general, iaitu secara umumnya kita mengenali dia adalah satu idgham yang berdengung, iaitu memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf berikutnya yang berbaris dan menjadikan huruf berikutnya itu bersabdu serta terangkat lidah ketika menyebut dengungnya itu. Jadi kalau dari segi istilah pula, idgham ini bermaksud menggabungkan suara hukum yang sukun ke dalam huruf yang berbaris. Huruf sukun itu adalah huruf yang matilah. Dan hukum dalam idgham ma'al ghunnah ni adalah apabila nun mati, iaitu kalau kita jumpa dalam Al-Quran nun yang ada nun mati yang ada kadang ada tanda bulat ataupun nun yang tanpa ada baris tu adalah maksudnya nun mati, atau tanwin yang baris atas, baris depan, baris bawah dan baris atas, baris bawah, baris depan yang bertemu dengan salah satu huruf idgham. Jadi kejap ini saya akan bagi tahu apa itu huruf yang ada dalam idgham al-ghunnah ni, dan kalau bertemu dengan nun mati atau tanwin ini, hukumnya adalah idgham ma'al ghunnah dan dibaca secara dengung. Okey, huruf yang terlibat di dalam idgham ma'al ghunnah ni adalah ya, waw, mim, nun, atau ada 4 huruf. Atau kalau kita gabung ke ayat ni, yan, mu, ataupun kalau dulu waktu saya belajar dia kita panggil apa ni, banyak istilah. Ada setengah guru dia guna yan mu ni, setengah macam guru saya, tok guru saya dia ada kita orang panggil yauman ataupun yuman, ikutlah. Tapi kita orang kadang kita orang cakap yauman. Tapi asalkan ada perkataan, 4 perkataan tu, iaitu ya, waw, mim, nun. Okey. Jadi contoh yang saya bawa dekat sini adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, min waraihim jahannam. Jadi cara untuk baca, kita nampak kat sini nun yang mati tu bertemu dengan huruf waw. Huruf waw ni kan huruf yang termasuk dalam idgham al-ghunnah. Jadi kita akan baca min waraihi jahannam. Itu cara baca dia. Dan kalau tadi berapa harakat untuk kita mendengungkan idgham al-ghunnah ni adalah 2 harakat. Terusnya kita masuk pada idgham bila ghunnah. Maaf saya tertinggal. Idgham ma'al ghunnah ni kalau waktu saya ada sesetengah buku ataupun setengah silibus, dia ada orang cakap idgham ma'al ghunnah, ada yang cakap idgham bi ghunnah, tapi maksudnya sama, iaitu idgham yang dengung lah. Okay, seterusnya idgham bila ghunnah. Okey, kalau dalam bahasa Arab bila ni selalunya berkataannya berlawanan lah. Macam tadi idgham yang berdengung, ini maksudnya idgham yang tidak berdengung. Sebab ghunnah tu adalah kataan yang bermaksud maksud dengung. Okey, idgham tanpa dengung ini bermaksud iaitu memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf berikutnya yang berbaris dan menjadikan huruf berikut bersabdu serta terangkat lidahnya ketika menyebutnya tanpa dengung. Apa beza idgham bila ghunnah dengan idgham ma'al ghunnah ni? Perbezaan dia daripada segi huruf dia. Macam tadi kita tahu idgham ma'al ghunnah huruf yang terlibat adalah ya, waw, mim, nun. Untuk idgham bila ghunnah hurufnya adalah huruf yang lain
dan kita perlu membacanya tanpa dengung. Itu perbezaannya lah. Tetapi kalau kita dari segi pertemuan huruf itu nun mati masih sama. Nun mati dan juga tanwin tetapi bertemu dengan huruf yang lain. Iaitu huruf yang idgham bila gunah ni adalah huruf yang terlibat adalah huruf lam dan juga ra. Jadi bila kita nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ra ni, kita harus membacanya secara tidak dengung. Jadi contoh yang saya bawa dekat sini adalah wa nafakha fihi min ruhi. Jadi macam kalau idgham bila gunah tadi, idgham ma'al gunah tadi kita baca min waraihi kan. Untuk idgham bila gunah ni kita fihi mir ruhi. Kita tak ada rasa dengung, kita sebut betul-betul dia punya huruf nun tu. Mir ruhi, mirru macam tu. Tak sebutlah macam miu, tak ada bunyi dengung. Kita min macam tu je tanpa dengung. Jadi insya-Allah itu saja penjelasan saya. Mungkin kita panggil apa saudari Farah Alia kita ni lepasan Darul Quran. Betul tak apa yang Ainul terangkan tadi dalam idgham ma'al gunnah dan bila gunnah ni? Ya, betul. Betul lah kan. Takut sebab kita ni pun baru belajar kan. So kita masukkan seterusnya kita teruskan kepada tajuk hukum tajwid yang seterusnya kepada presenter yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Hakimah binti Muhammad Azani. Nombor kad matrik I20305017. So untuk hukum tanwin yang terakhir ialah iklab, yang mana iklab ni antara orang kata hukum yang paling mudah lah sebab dia just ada satu huruf iaitu ba. Iklab menurut bahasa ialah tukar, manakala dari sudut istilah iklab menukarkan sebutan nun sakinah atau tanwin kepada min dengan menjaga ifat dan dengunnya. Kemudian hukum iklab apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf iklab dibaca dengan dengun. Kadar dengun di sini adalah sebanyak 2 harakat. Next slide. Okay. Huruf iklab ialah 1 ba. Contohnya dekat sini fa'imsakum bima'rufi atau tasrihum bi ihsan. Tanwin bertemu dengan huruf ba, dan ada satu lagi contoh yang mana kalau perasan hukum iklab juga dia ada huruf mim kecil ke atas tu. Tak ada dalam contoh ni. Contohnya mim ba'dihim, min ada ke atas tu. Nun sakinah bertemu dengan huruf ba, lepas tu ke atas tu ada mim. So saya rasa setakat itu sahaja penerangan tentang iklab. Farah Alia, betul tak apa yang saya cakap? Okey, betul. Cuma ada sedikit penambahan. Macam mana kita nak belajar ataupun praktik macam mana kita nak sebut huruf iklab ni adalah kita merapatkan dua bibir kita tu, tapi jangan terlalu rapat. Andaikan seolah-olah kita meletak sehelai kertas di antara kedua-dua bibir kita. Jadi bibir kita tu tak terlalu rapat dan tak terlalu luas terbuka. Jadi dia di tengah-tengah sehingga boleh muat sehelai kertas yang diletakkan di antara dua bibir kita. Jadi bacaan dia akan jadi mimba. Macam tu. Okey, itu sahaja penambahan. Terima kasih. Okey, baik, alhamdulillah guru kami telah menerangkan empat hukum empat kan hukum, iaitu idgham izhar, apa tadi? Izhar, ikhfa, idgham ma'al ghunnah, bila ghunnah juga iklab. Ada 5 hukum nun dan juga tanwin. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua rakan-rakan yang bekerjasama dan cukuplah penjelasan kami dalam part kami, dan itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejap nak stop recording.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.